You're listening to a podcast. Let loose. You're listening to a podcast. Alright, selamat kembali di episod seterusnya. Kami di podcast Let Loose. Tak ada masalahnya ni, kenapa ni Adil tekik. Suara kau melencak. Yes. Okay, tadi topik earlier on kita cover on tentang Grab driver memiliki penumpang yang dari neraka. Kurang-kurang pula menjadi penumpang dan terimanya Grab driver yang dari neraka. Betul. Okay. So it's gonna be diverting from the earlier topic. Okay. Kita akan memperbincangkan dan memperbualkan tentang topik-topik zaman lampau, zaman silam, zaman gemilang kita. Okay. So basically let me start it first. Dulu zaman aku sekolah, sangat berbeza bandingkan dengan anak aku sekarang bersekolah. Kau sekolah kat mana dulu? Aku sekolah kat Singapura. Anakku Ghazali. Sazali. Salah. Ghazali tu lain. Salah. Ghazali dia dulu main bola. Okay. Kaki patah, terus dia main bola kucing pula. Dia tak main bola. Okay, perbezaan antara dulu dengan sekarang Dulu kita pergi sekolah mungkin dengan duit berjumlah $2 itu cukup untuk kita pergi recess. Betul. Beli jajan, beli air, beli makan semua kan. More than enough. Anak aku sekarang primary 6. Satu hari duit sekolah paling sikit. Itu $2 masa kau primary ke secondary? Primary. Oh, primary. Primary school aku bawa $2 saja. Besar kat tu. Secondary school aku bawa $4. So apa yang terjadi dulu zaman primary school aku, that $1 tu aku boleh beli nasi ayam. Okay, nasi ayam aku $1.20, dan aku punya ais Milo is 80 cents. So genap lah $2. So untuk aku makan during recess time kat sekolah cukup. Tapi anak aku pula sekarang, dia satu kali pergi sekolah dia perlukan $5. Ada baki tak? Tak ada baki. Itu kalau dia tak ada extra classes lah. $5 just nice untuk dia pergi kantin, beli makan dia, beli air, and that's it. Tak ada duit untuk dia beli jajan-jajan apa-apa lagi lah. So pernah tak korang terfikir, sebab sekarang ni kita mungkin Wira belum dapat mengalami lagi pasal Wira belum berumah tangga, belum punya anak, tapi mungkin kerana atas ada anak saudara ke apa-apa, mungkin sikit sebanyak Wira boleh relate. Susahnya dulu mak bapak kita nak adakan tu $2 sehari untuk kita pergi sekolah. Sekarang kita dapat merasainya. Dulu macam mana kita Kau minta kau minta mesti dapat. Macam mana pun tak ada pun mak bapak kita nak kena adakan. So pernah aku nak tanya Di lah. Pasal selalu kita tanya tentang mak kita lelaki kan. Tanya Adira pula. muka kerek Betul lah. Dah tua pun bodoh. Apa dia? Susahnya kita sekarang nak adakan anak-anak kita pergi sekolah. Contohnya macam $5. Kita tak mau letak jumlah berapa lah kan. Tapi susahnya kita nak adakan tu. Macam contohnya sekarang Abang Kai nak kena kayu siang malam untuk just untuk mencukupi apa yang patut. Pernah tak dulu zaman-zaman kau bagus sekolah, kau demand berapa harga kau nak kena ada untuk pergi sekolah dengan parents kau? Okay, aku masa zaman sekolah, pasal mak bapak aku tengah susah dan nak naik. Okay. So aku tak pernah demand lah. Kau tahu tak aku punya duit belanja berapa? Berapa? 50 sen. 50 sen. Kalau di Malaysia tu 50 sen dapat apa kalau waktu kau zaman sekolah tu? Dapat air sirap, dapat curry puff seketul. Okay, dia dapat epok-epok. Dapat makan, dapat minum lah. Dapat lah. Ada lah. Kalau Singapura air pun tak dapat kalau 50 sen tu.
So basically bezanya kita kat Singapore ni it's mungkin pasal the standard of living kita orang quite high. So pasal sekarang pun budak-budak punya zaman sekolah bukan macam dulu. Dulu kita datang sekolah pukul 7.45 sampai pukul 12.45, pukul 1 dah habis. Anak aku sekarang balik sekolah kadang-kadang pukul 4. Masuk sekolah pagi. Masuk sekolah pagi 7:30, tapi habis sekolah pukul 4. Pukul 4 balik rumah, nak kena mandi semua. Kalau ada homework kan bikin homework. Lepas maghrib kita keluar pergi tuition pula. So of course budak ni nak kena makan apa, nak kena makan ni semua. Itu costing tu is very high. Aku tak tahu pada korang, tapi pada aku sebagai seorang ayah ni, kadang-kadang kita tengok kesian anak ni, kita pressure, kita put on that pressure on them. Pasal kita nak yang terbaik. Kita dah melalui liku-liku kehidupan macam mana yang dulu. We also want to enjoy, we also want to have fun. Tapi tak dapat. Dan sekarang kita suffer pasal apa? Education. Mungkin aku tak tahu korang, tentang aku is my education is not that high pun. Cukup makan orang kata. Alhamdulillah I'm exposed to certain things that aku dapat mengalami dulu. Contohnya salah satunya adalah aku dapat rasa hidup di negeri orang. That's where aku nampak caranya orang-orang Western, orang-orang Mak Saleh ni besarkan anak diorang macam mana. Dengan cara diorang membawa bekal. Kalau kita zaman-zaman kita sekolah dulu, kita nak bawa bekal, kita akan rasa macam malu. Nanti kawan ejek. Aku bawa bekal. Kamu bawa bekal. Aku bawa bekal. Kalau tengah mood aku nak simpan duit kan, aku bawa bekal. Apa mak aku masak aku bawa. Kalau aku pula, aku pergi sekolah bawa bekal. Member-member kan je, apa Syah bawa bekal. Itu memang ada. Tapi kat sana tidak. Dah sana tu memang dorang punya cara dorang. Pagi tu kita punya breakfast set. Dekat sana tu kat mana? Oh, saya ada peluang untuk hidup di Canada, Vancouver. Wow. So oleh kerana ada sedikit business family kat sana, so kita beremas tautin the whole entire family kita duduk di Vancouver in Canada. So bila terjadi macam itu, opportunity nampak cara orang dibesarkan macam mana, atmosphere orang Mak Saleh ni hidup macam mana, mentality orang macam mana. Kita yang Asian ni, kita agung-agungkan cara dorang tapi actually cara dorang tu sangat-sangat simple. Sama je. Not sama, tapi lebih mudah dengan cara kita hidup. Contohnya macam kita hari-hari nak kena masak, nak kena ada makanan kat rumah Betul. Tapi cara dorang berlainan. Cara dorang lebih pada dorang hidup dengan they call it microwave food benda-benda yang dah siap. Tinggal panaskan je tinggal nak panaskan dalam microwave. Dan dorang can just eat that untuk hari-hari biasa. Only special occasion yang dorang akan keluar makan di kedai-kedai, kafe-kafe, tidak. Itu saja. Dorang duduk kafe pun bukan macam kita duduk cheesecake lah, apalah, tak. Dorang akan just have normal one glass of drink. One glass of drink, maybe satu bagel. That's it. Bukan macam kita macam duduk lepak cheesecake macam mau korang nak cheesecake. Dia macam gitu. Seorang satu. Seafood seorang satu kan. Tak. It's like one cheesecake kau boleh duduk 3 orang ni. Kita share that cheesecake. Sambil tu kita berbual, cara dorang berbual. Dan cara dorang pun very relax. Tak ada macam kalau kabut macam kita, we are rushing for time For them tak, dorang very relax. So from there aku tengok cara dorang in the sense whereby it's not about what you need to kejar tau. It's actually on what your plan is. Singapore, especially aku tak tahu pada negeri lain, pada Singapura ni pula, kita kebanyakan orang-orang ni semua dorang hidup untuk makan. Dorang hidup untuk makan. Beza. Sedangkan orang-orang kat sana, they are going back to basic. Dorang makan untuk hidup. They eat, the way they eat is just to survive. The way they eat is just to orang kata mengenyangkan perut. Bukan untuk ni makan nak makan sedap ni. Bukan memuaskan kehendak perut Ya betul. Macam sekarang kita punya saudara di Palestin lah. Jauh. Betul lah. Jauh. Palestin tu bukan dorang makan. Dorang kira apa, nak cari makan untuk survive apa.
Diorang nak kena cari makan untuk survive. Kalau macam kita ni, kita makan, kita hidup untuk makan. Okay. Apa yang saya kongsikan ni adalah tentang diorang ni makan untuk hidup. Untuk menyara kehidupan diorang hari demi hari. Kadang-kadang tu it just can be as simple as pasta. Tapi dia microwave pasta. Pizza yang kita makan tadi daripada Canadian pizza yang enak tu, diorang makan pizza tapi it's microwave pizza. Dia lah macam yang 7-Eleven punya. Betul. So that is their daily food. So diorang pula discipline in the sense whereby bezanya portion sana dengan portion sini sangat-sangat berbeza. Maksudnya Sini punya Big Mac is like diorang punya filet of fish punya size. Itu macam besarnya diorang mana kenyang. Yes, itu pasal kenyang. Dan you won't get people yang selalu pergi ke fast food. Makan-makan macam kita, budak-budak balik sekolah dan semua akan singgah fast food, beli lepak. Sana tak. Sana they will gather over the weekends, family members, dan diorang akan makan fast food. So bezanya kat situ. So back to macam bila Ajik kat Canada, bila Ajik balik Ajik mula mengadaptasikan hidup Ajik dengan sekeliling sebab dah biasa kat sana kan. Yalah. So makan apa yang patut. Tapi oleh kerana bezanya cara perbualan Ajik, bezanya pemikiran Ajik dibuli di sekolah. Waktu Ajik kecil dulu, Ajik dibuli di sekolah. Dekat sana? Dekat Singapura. Okay, bezanya dulu mula-mula sekali Ajik daripada primary 1, 2 Ajik akan selalu dibuli kat sekolah pasal Ajik tak tahu baca. Ajik tak tahu baca Melayu ke apa? Tak tahu baca English, tak tahu baca Melayu. Bukan tak tahu baca tapi merangkak-rangkak, very slow. Okay. So bila Ajik kat Canada, that's where I adapt the technique of phonics. Sebab at that point of time, this phonics punya technique tak ada dekat Singapura. So dari situ kita belajar macam mana nak menyanyi, sambil tu kita belajar membaca. So diorang akan patahkan tu lagu supaya kita boleh dapat baca dan macam mana kita nak baca cepat. That's how I learn lah. So bila patah balik kat Singapura ni, I need to seek for my PSLE tau. Ajik dapat one of the distinction in salah satu pelajar Melayu yang distinction dekat Singapore at that point of time. Dan cikgu-cikgu yang dulu sebelum Ajik pergi Canada yang kutuk Ajik sampai bilang mak bapak Ajik yang Ajik nak kena pergi special school pasal mungkin Ajik punya IQ ni lembab lah pada pendapat diorang. Diorang semua kira kan macam baru nak recognize Ajik, cakap you remember I've teach you before in the previous school. Banyak lah. Terus bila terjadi macam itu, terus mak Ajik especially just tell them off. Cakap sekarang anak aku dah pandai, kau bukan nak get the credit lah. Time anak aku dulu tak tahu baca apa-apa, korang cakap anak aku bodoh semua. Korang bayangkan waktu sekolah that time letaklah pukul cikgu 8. cakap kau bodoh. Cikgu waktu pukul 8 sampai pukul 12 aku tak dapat masuk kelas. Sebab cikgu cakap tak guna kau masuk kelas, kau bodoh. Orang lain belajar. Kerana bodoh lagi sekolah. Orang lain semua belajar, kau bukannya belajar pun. Aku cakap satu benda pun kau tak faham. Siapa cikgu kau? Itu cikgu aku cakap. So because aku tak tahu pasal mungkin marahlah cikgu, mana boleh cakap macam tu anak murid. Pasal mungkin pasal aku slow dulu. Kerana kita tak pandai kita pergi sekolah. Kita pandai tak pergi sekolah. I'm a slow learner. So that's where aku macam susah, having difficulty untuk membaca dan memahami. Dan kalau test result balik kosong tu pada aku normal lah dulu. Dan bila dah dapat test result kosong, dia bukan macam parents sekarang kan. Parents dulu balik, bapak aku siap susun tali pinggang, saiz mana nak, hanger, getah pipe, rantai basikal, baseball bat, hockey stick. Dia siap kasih aku pilih mana satu. Mampus. Kalau sekarang budak-budak pegang sikit dia police report. Tu bezanya sekarang dengan dulu lah kan. Dan seriously aku memang kena ejek waktu aku nak ambil PSLE tu. Pasal budak-budak just find aku different. Cara aku berbual, aku tak pandai berbual Melayu. Macam korang-korang yang kenal aku ni pun, aku start pick up
language Melayu bila aku berada di platform Melayu. Dan aku berbual korang cakap gini. Baru aku pick up to kira speak. kan London Bridge falling down lah. Ni bukan London Bridge falling down. Dia merry go round terus. Betul. So macam aku ada difficulty lah macam nak berbual. Kalau macam berbual pasar, berbual gini semua, Boleh lah. boleh. Tapi kalau to speak really in a proper Baku tak boleh. aku jahanam. Tapi aku gunakan cara yang aku pelajari dekat Canada, macam mana orang pick up things kan. I use the same technique dekat Singapore, and that's where aku dapat distinction for aku punya exam lah. Even mother tongue which is bahasa Melayu, aku excel. Aku sampai masuk Sajak Maya punya club semua, everything. Aku dapat masuk aku sampai boleh mendeklamasikan sajak dengan betul. Boleh baca syair semua. So pada aku it's like bukan pasal seseorang tu IQ low. I was like really down. Mak aku sampai pernah menangis depan aku, sampai cakap, sampai bila Aziz nak macam gini ni? Aziz tak kesiankan mama ke? Mama dah pernah hantar Aziz pergi sekolah, hantar pergi tuition sana sini, tapi Aziz tetap tak nak belajar. At that point of time, orang punya mentality is like, even parents aku pernah terfikir yang seolahnya aku ni being so playful. Aku tak nak belajar betul-betul, aku mesti nak main. Sedangkan aku dulu pun tak banyak main. So bila terjadinya aku dah kelainan, aku nampak kelainan dalam diri aku ni, aku try to pick up on things cara aku sendiri. Tapi at the same time, bila macam teman-teman dalam classroom ni semua, dorang mula bully aku pasal aku lain. Cara pemakaian aku, cara pemikiran aku, cara perbualan aku lain. Aku kena bully lah. To the extent aku kena pukul kat sekolah. Serius lah sampai kena Serious. pukul Aku kena pukul kat sekolah. But I just don't know why aku tak nak fight back. So bila terjadinya, Kau tak nak fight back sebab apa? Aku just choose not to fight back. So bila Tapi kau ada hak untuk defend diri kau apa? ya betul. Tapi Bukan awak guru silat ke? Sekarang. itu setelah itu memang saya pelajari silat je. Setelah awak kena bully. Bukan saya belajar silat, tapi dulu bila saya belajar silat tu, it's all orang kata satu peringatan bagi diri saya yang silat ni adalah untuk keluarga, untuk membantu diri, untuk membela diri, bukan Yalah. untuk bergaduh kat luar. So bila terjadi macam itu, that's where aku mulalah jadi marib. Serius, pasal orang cakap you cannot beat them, you join them. So itu bila mulanya hidup aku, zaman-zaman jahiliah aku bercampur, buat benda salah, Cabut sekolah. cabut sekolah, pergi swimming pool. Disiplin master datang swimming pool, ramai-ramai semua lari daripada swimming pool, keluar tibuk tepi dengan swimming trunk, lari pergi blok sebelah. Itu zaman dulu. Kepada teman-teman yang mungkin kenal aku, yang dulu daripada Marsiling Primary School, mungkin kenal lah. Akulah yang dulu bulat. Pasal dah hari-hari sebat burger yang besar-besar stick dekat Canada, badan aku memang bouncing ball lah. So macam sekarang ni, I'm back to my bouncing ball back then. So bila jadi marib, of course kita hisap benda-benda yang salah pun. Benda-benda tu badan terus je susut. Tu perjalanan aku di secondary school pula. Secondary school dah kira kan dah kepak tu dah besar sikit dah. Dah ke abang-abang Dah jadi abang-abang, dah mula bully orang pula. Pasal kata Asal kau bully orang? Patut kau jadikan benda tu macam, aku pernah kena ni benda, jadi aku tak boleh buat kat orang. tadi dia macam peer pressure, kau tahu tak? Peer pressure tu macam aku actually tak nak bikin. Aku tahu apa rasanya bila aku dibully. Okay. Aku tahu rasanya bila aku dipukul dulu. So aku tak nak bikin. Tapi oleh kerana aku nak kena menjadi part of them, I need to like join in and blend in. So macam mana pun tak nak pun aku just join in buat dah. Although deep inside me aku terasa macam I'm sorry, aku buat macam ni. Kesian. Tapi I got no choice. Of course if you to ask me, stupid now kan. Tapi that is what I do in order for me to blend in order for me to orang kata just to have that safe journey daripada rumah ke sekolah dan sekolah balik rumah. That is what I decide and that is what I did. Then benda-benda salah daripada secondary school all the way sampai
Aku at that point of time aku dah start represent Singapore, main silat, semua everything. Sampai to a point whereby aku cabut tak pergi training semua. Coach call parents aku, cakap asal kau tak turun ni semua. Cakap tak ada pergi, cuma coach tak nampak. So hidup aku Pandai tu, kacau kira berbohong all the way, asyik bohong je. Sampailah satu hari dah tak boleh lari kan. Aku cakap aku tak pergi, aku pergi training. Parents aku turun tak nampak aku. Balik rumah, tu lah aku dah menggelanggang kat rumah kira. Aku kena dengan hanger, getah pipe, macam-macam benda dalam badan aku. Tapi bila sedihnya, bila parents aku pukul aku at that point of time, aku tengah sebal. Aku tengah high. Aku tengah high on drugs lah that time. So aku tak ini. So bila dah terjadi macam itu, aku tak macam mana. I don't know why, I don't know when that I stop. Aku cuma nampak orang-orang yang rapat dengan aku, yang sekeliling aku, ramai-ramai diorang makin lama satu Dini meninggal out of stupid things. Yang pecahnya lain, yang dadanya lain, yang tiba-tiba overdose-nya lain. Dia dari situlah kau belajar? Tak, ke masih? Aku lagi agresif. Aku nampak gitu, aku lagi agresif. Pada aku, terjadinya pada dorang macam itu bukan jadi satu pelajaran bagi aku. Aku malahan salahkan pada dorang. Dorang bodoh tu pasal jadi macam itu. So sampailah hidup aku kat ITE. Aku sempat jalan barang. Jalan barang ni bukan dari orang lain, ada dalam circle aku sendiri, ada yang supply. So satu part tu aku tengah keluar. Biasa ITE kita dah boleh hisap ukut dah 18 apa. Keluar sekolah, aku jumpa orang ni lah. Aku masuk kereta dia. Dia kasih aku satu brick masuk dalam bag. Dia pusing satu round, dia drop aku the same place yang dia ambil aku. So aku dah nak masuk balik sekolah. Sekali brother-brother yang lain semua keluar. Cakap Ejah hisap rokok lah. Aku keluar hisap rokok. Sekali polis datang. Scream macam biasa, kasih IC, tak fikir apa-apa. Bila dah kasih IC, sekali bila dia tengah scream, aku teringat aku ada brick kat dalam bag. Alamak. Bila tu dia screen, dia tak check bag apa macam mana. Pasal kita umur cukup dan kita hisap rokok kat luar. So polis cakap, you all disperse from this place before the resident complain again. Aku terus polis gerak, aku tahan taksi, aku balik rumah. Aku 3 hari demam. Tu kalau sekiranya aku kena tangkap, ada can tali gantung kot. Rezeki lah, Tuhan masih kasih peluang kat kau lah untuk berubah. Kirakan sejuk perut mak awak. Ya betul. Balik, aku dah potong semua. Aku buat tapisan aku sendiri lah. Selalunya gini macam boleh dapat banyak, aku akan just kembangkan barang supaya tak dapatkan jadi tu. So dulu that's what I did lah. Dan ada network yang lain semua jalan benda-benda macam ini. Aku bukan nak cakap cara benda tu benda yang aku bikin tu memang salah, tapi it's just like aku rasa aku tak I don't wish to share further lah kan. Yalah. Benda ni memang salah. Dan there's a point of time bila bapak aku cakap, aku kasih kau 2 pilihan dia sekarang, antara kau join the army ataupun kau masuk prison. Sebab dalam hidup kau ni sekarang, kau tak ada jalan lain, cuma 2 jalan ni. Kau masuk army, kau belajar sesuatu. Kata-kata bapak aku masih sekarang aku mengingat dan aku masih pegang. Selangkah kau keluar rumah, kau menimba ilmu. Ilmu macam mana yang kau menimba tu, baik dalam segi bagus ataupun tidak bagus, tetap itu satu pengetahuan, ia satu ilmu. Jangan kau kembali pada rumah ini kalau kau tak membawa satu ilmu. So itu aku pegang lah. So that's where So deep lah. That's where aku rasa it's about time for me to change lah. Aku ubah. Tapi kesedaran ni tak datang pada aku sampailah aku kahwin. Aku masih havoc all the way sampai aku kahwin. Kesedaran tu datang pada diri aku bila aku ada anak. Yes. Aku tak pernah aku menangis semua hidup aku tak pernah menangis atas sebab-sebab benda-benda gini. Aku mula menangis bila aku dukung anak aku dan aku azan dengan dia. Itulah yang pertama kali isteri aku nampak sendiri aku menangis. Sebelum tu brother meninggal ke apa ke, aku tak nangis.
Itulah pertama kali. Apa kau rasa masa tu? Kau cakap apa kau rasa? Sedih sangat kau? Sedih sangat kau ni. So aku rasa lah, of course lah, it's like macam Syah lah, sekarang aku dah jadi bapak Syul. Kecil depan mata aku, Syah. Takkan aku masih nak jalan macam gini lagi kan. Sekiranya kalau apa-apa jadi pada diri aku masih buat benda-benda yang tak betul. Aku Irit anak bini pula Irit anak bini pula. Insan yang sangat suci depan aku ni sekarang, yang tak tahu menahu apa-apa. Aku nak didik dia untuk jadi seseorang yang bagus, ataupun nak dia nampak kehidupan gelap aku. Yalah. Ibarat kata bapa aku lah, what's come around come tu, macam apa yang kau buat ni berputar balik. What goes around comes around. Susah. Kira berputar balik lah kan. Kira-kira apa kalau sekiranya Mic dekat sikit Wir. kira-kira macam kalau sekiranya apa yang kau buat, nanti anak-anak kau buat sama benda yang kau buat. Kau pula jalan cerita kau macam mana? Mula kau jadi nalor bila? Yang aku jadi, tapi time aku kecil-kecil aku memang jadi pembuli. Jadi kau tukang bully lah? Tukang bully. Maybe Pasal aku because dah of the besar. size lah. Okay. Aku memang daripada kecil aku punya bully orang. Asal bully orang? Dia pun suka lah. Sebab aku pun mangsa bully tau. Aku tanya asal bully orang. Sebab aku kena bully dan aku bully orang balik. Macam ceritakan tentang kau kena bully. Kira kan daripada kecil aku pun sama macam kau lah, tak pandai baca. Okay, kira bodoh lah. Sampai kita kembalikan cerita Wira. Kita kembalikan cerita Wira di episod yang seterusnya. Stay tune guys. You're listening to a podcast. Let loose. You're listening to a podcast. Let loose.